أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم به نوي الهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل بأبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Sekali lagi kita memulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk terus menimba ilmu Al-Quran dengan harapan kita akan dapat memahami ayat-ayat Al-Quran dan menghayati dan menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan dalam kehidupan kita, ya. So pemikiran ataupun perancangan kita, percakapan kita perlulah sentiasa beredar di sekitar tajuk Al-Quran sebagai panduan hidup. Itulah yang akan menjaminkan kita nanti mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat, ya. Yang pentingnya kita fokus kepada kehidupan kita di akhirat, sebab dunia ni hanyalah sementara saja, ya. Jadi jangan kita abaikan Al-Quran sehingga kita tidak dapat menjadikannya panduan hidup kita. Saya terus kongsikan semula perkongsian kita di semalam, iaitu kita telah mengupaskan ayat 21. Kena share skrin dulu, ya. Dah sudah kan? Sudah, ya, okey. Ya, so ayat yang kita bincangkan adalah ayat 21, iaitu surah 21 ayat ke-43. Sebahagian daripada ayat itu iaitu amlahum alihatun tamna'uhum min dunina, ya. Kita telah pun membuat penulisan ayat ini. Biasanya bila kita membuat latihan menulis, kita akan dapati kita lebih mengenal, ya, kalimah-kalimah di dalam ayat itu. Dan kita mengetahui di dalam perenggan ayat itu terdapat berapakah jumlah kalimahnya, ya. Kalau kita nak bilang jumlah kalimah tu, dan tuan-tuan semua pun kena biasa, ya, dengan apabila membaca ayat Quran, pastikan mengetahui berapakah jumlah kalimah, jumlah perkataan, ya. Okey, kalau kita gunakan arrow, anak panah, ya, untuk menunjukkan berapakah kalimah di dalam perenggan ayat ini. Yang pertama sekali, kalimah pertama ialah itu kalimah yang pertama. Lepas tu lahum, ya, lahum. Lepas tu alihatun, kalimah yang ketiga. Tamna'uhum, kalimah yang keempat. Dan min adalah kalimah yang kelima. Dunina adalah kalimah yang keenam. So di dalam ayat, kalimah-kalimah tu disusun secara begitu, ya. Walaupun dalam satu-satu kalimah tu kita akan dapat beberapa kalimah pula, ya, beberapa kalimah, iaitu satu kalimah tu adalah gabungan beberapa kalimah. Sebagai contohnya,
Kalimah yang kedua lahum ni adalah terdiri daripada dua kalimah. Ya, so kalau kita nak gunakan arrow, ambil warna merah atau warna hijau lah ya, hijau. So sebenarnya lahum ni adalah dua kalimah ya. La dengan hum. Itu dia. La dengan hum. Walaupun tadi kita kata dia satu kalimah, ya, kalau kita padangkan warna biru ni, itu dia. Lahum tu sebenarnya adalah gabungan dua kalimah menjadikan satu kalimah, iaitu kalimah yang kedua di dalam ayat itu. Begitu juga tamna'uhum ya. Tamna'uhum ni juga sebenarnya dua kalimah. Adalah dibangunkan daripada dua kalimah ya, iaitu pertamanya ialah tamna'u yang bentuk fi'il mudhari' maklum wazan satu, kemudian diikuti oleh objek dia ya. So bermakna itu terdapat dua kalimah tu. Ya. Dan akhir sekali ialah dunina. Dunina ni pun dua kalimah. So kita padangkan arrow biru, kita ganti dengan arrow hijau. Ya, pertama sekali ialah duni adalah satu kalimah dan na tu adalah satu kalimah juga ya. Sebab maknanya dunina adalah gabungan dua kalimah ya. Jadi bermakna keseluruhannya ya, termasuklah gabungan asal ataupun komponen-komponen yang ada di dalam ni ialah ada berapa? Sini satu, sini dua, jadi 3, 4, 6, 7 dan 9 ya. So jumlah kalimah di dalam yang membangunkan ayat amlahum aliyatun tamna'uhum min dunina adalah 9 kalimah. Tetapi jumlah kalimah bagi ayat ini ialah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sahaja. Itulah beza dia. Apa bezanya jumlah dalam kalimah dengan kalimah-kalimah yang membentuk ayat ya. Okey, itu sebagai imbasan saja ya, untuk kita biasakan dengan mengenal sekurang-kurangnya. Pertama sekali ialah kita kena mengenal berapakah kalimah di dalam ya, di dalam ayat itu. Kalau kita nak sambung seterusnya hingga ke akhir ayat 43 ni, kita boleh teruskan dengan mengenal pasti kalimah-kalimah dia ya. La ni satu kalimah, yastati'una satu kalimah, nasra satu kalimah, anfusihim satu kalimah, wala ni satu kalimah ya. Wa dengan la tu adalah satu kalimah ya, dan hum adalah satu kalimah, minna satu kalimah, dan yushabun pun satu kalimah. Jadi bermakna daripada la ni berapa kalimah di dalam ayat ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yang sini tadi ada 6, kemudian perenggan kedua ada 8. Jadi semua sekali kalimah di dalam ayat 21-43 ni ialah 14. Itu yang pertama sekali, yang sangat basic untuk kita memahami ayat-ayat Quran. Kena tahu berapa kalimah yang ada di dalam ayat itu ya. Okey, ini kita cuba mengimbas kembali saja, dan tuan-tuan kena biasakan ya, supaya dia jadi budaya kita apabila kita membaca Al-Quran. Kita tahu pastikan berapa kalimah dalam ayatnya. So kita keluar daripada sini dan kita terus melihat kalimah yang seterusnya. Semalam kita boleh kongsikan, semalam kita berkongsikan membincangkan kalimah tamna'uhum tadi. Tamna'uhum tu ialah kalimah yang keberapa? Yang keempat ya. Ni ada tulis di sini yang keempat. Di dalam ayat ketiga surah 21, tamna'uhum tu adalah
kalimah yang keempat, ya. So korpus telah memberi beberapa maklumat untuk kita, ya, yang mana dia kata yang hijau ni adalah verb iaitu fa'lun, dan dia cuba terangkan kepada kita kata kerja tak sempurna, wanita tunggal, wanita ketiga, ya. Saya rasa mungkin bukan tuan-tuan susah sikit nak faham apa benda yang yang diterangkan secara translation. Ini direct translation daripada Google kepada English, ya. Sebab tu dia janggal sikit, ya, dia pelik sikit. Lepas tu yang warna grey ni dia kata pronoun. Apa dia pronoun? Dia terangkan dalam Melayu dia, kata ganti nama objek jamak maskulin orang ketiga, ya. Itu penerangannya. Kemudian dia bantu juga dengan Arabnya, ya, fi'il mudhari' wa hum dhamir muttasil fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Itu Arab dia, ya. Jadi mungkin ramai tuan-tuan pun tak berapa faham. Jadi kita bantulah cara penerangan dia tu dengan kaedah yang biasa kita susun, ya, untuk menerangkan kalimah-kalimah. Kita kata dia adalah fi'lun mudhari' maklum, wazan 1, dengan fa'il muannas ghaibun mufradah yang marfu'. Itu yang dimasukkan yang sinilah tadilah, ya. Betul, wanita tunggal, wanita ketiga tu, ya, pelik jadinya, ya. Dia sebenarnya fa'il. Fa'il dia tu ialah fa'il muannas ghaibun, dan tunggal tu ialah mufradah. Itu terkandung dalam tamna'u. Mana tanda fa'il dia ialah yang ni ta ni. Inilah ta tu menunjukkan dia fa'il muannas ghaibun mufradah yang marfu', ya, ta tu. Okey. Kemudian dia ada komponen yang hitam tu dipanggil pronoun tu, dia sebenarnya adalah objek, ya, objek isim dhamir muzakkar ghaibun jamak yang mansub. Ya, itu. So tiap-tiap kalimah biasanya dia ada elemen pelaku, elemen perbuatan, dan elemen masa, ya. Dan kadang-kadang terdapat juga elemen objek. So dalam konteks ni dia ada 4 elemen sekali lah, ya. Ini elemen pelaku perbuatannya, fi'il mudhari' maklum wazan 1. Elemen pelaku dia lah fa'il muannas ghaibun mufradah yang marfu', dan objek dia ialah isim dhamir muzakkar ghaibun jamak yang maksud. Dia so di manakah elemen masanya, ya. Masanya akan digambarkan ataupun cuba disampaikan dalam makna bila memberi makna dia tu, ya, beri makna. So dalam konteks sini sebab perbuatan ni belum lagi berlaku, walaupun dia mengambil marfu' dalam bentuk marfu', jadi bermaknanya marfu' ni dalam konteks akan datang, in future, ya, in future. Belum, perbuatan tu belum berlaku, tapi dia boleh mengambil marfu' kerana perbuatan tu ialah dalam konteks akan datang, ya. Akan datang pun boleh mengambil kalimah yang marfu'. Yang dalam konteks ayat ni ialah kerana itu hanya satu pertanyaan, bukannya berlaku lagi, ya. Okey. Dan keduanya ialah di manakah muannas ghaibun mufradah fa'il ni. Yang ta ni datang, kenapa dia muannas? Kerana dia merujuk kepada alihatun tu, ya. Dia ada merujuk kepada kalimah alihatun. So, kita cuba gunakan arrow untuk membantu. Ya, ta ni adalah merujuk kepada alihatun, ya. Lihatun tu dia adalah
kalimah muannas, ya. Jadi maknanya kumpulan-kumpulan Tuhan ni dia berfungsi sebagai kalimah yang muannas. Sebab itulah dia menggunakan ta. Dia tidak menggunakan ya. Ya, kalau ya dia muzakkar. Ya. Jadi kumpulan tu, sebab itulah dia mengambil ta marbutah. Jadi bila nak digunakan sebagai fa'il kepada fa'il mudhari', so dia menggunakan ta, bukannya ya. Itu sedikit ya penjelasan berkenaan dengan kalimah tamna'uhum yang kita bincangkan semalam. Hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan macam manakah pembentukan kalimah tamna'uhum, ya. Tamna'uhum tu. Okey, kita keluar pada sini, kita pergi kepada leksi logos. Okey, kita clearkan dulu semua drawing ni dan kita pergi ke leksi logos. Ya. Kita boleh kopikan kopikan kalimah ni. Di mana kita boleh kopikan dia, kita pergi ke dalam senarai tu, ya, yang tempat tadi dia tak boleh kopi. So dia hanya boleh kopi di sini saja, ya. Kalau nak saya besarkan, ni dia. So kita boleh kopi di sini untuk membuat perkongsian kita dalam melihat macam manakah kalimah itu dibentuk. So pembentukan kalimah tuan-tuan juga penting, ya. Tuan-tuan kena praktis, ya. Biasakan gunakan leksi logo tu, biasakan, ya. Dan pastikan pembentukan kalimah dibuat supaya dia banyak akan membantu kita, ya. So sekarang ni kita nak membuat pembentukan kalimah, ya. Penerangan tadi kita sudah buat, tuan-tuan dah kenal dia, ya. Jadi dan barulah mulakan dengan melihat 3 huruf akar dia, ya. Mulakan dengan 3 huruf akar. So macam mana kita nak mengenal 3 huruf akar? Kalau saya besarkan sikit ni, baik, kita belajar macam mana nak mengenal 3 huruf akar. Okey, kita asingkan komponen-komponen tambahan. Ya. So yang akhir tinggal tu, itulah 3 huruf akar dia. Sekarang ni terdapat berapa huruf? Ta, mim, nun, ain, ha, mim, ya. Yang pertama sekali ha mim ni kita tahu dia adalah objek. So dia bukannya daripada komponen asal, ya, bukannya 3 huruf akar dia. Sebab dia adalah tambahan kepada tamna'u. So maknanya 3 huruf akar tu mesti datang daripada kalimah yang tamna'u ni, bukannya hum. Itu satu cara kita asingkan dia, ya. Yang keduanya, kalau kita cekap, kita terus lihat manakah komponen kata kerja, ya. Apa dia komponen kata kerja? Ialah tamna'u. Inilah yang fi'il mudhari' dia. Bermakna huruf akar tu mesti daripada kata kerja, bukannya kata nama ataupun kata tambahan, komponen-komponen tambahan. So bermakna dia mesti datang daripada 4 ni, iaitu daripada ta, daripada mim, daripada nun, daripada ain. So yang 3 yang mana, ya? So dalam 4 huruf ni pun kita tahu ta ni adalah juga tambahan. Tambahan apa? Tambahan untuk menjadikan dia bentuk fi'il mudhari'. Bila nak menjadikan dia bentuk fi'il mudhari', dia ada tambah ta. Jadi maknanya ta, ha dengan mim ni adalah tambahan, huruf tambahan, ya, kepada huruf akar yang asal. So bermakna sekarang kita boleh mengenai yang huruf akar dia 3 sajalah. Mim, nun dan ain. Yang kalau kita gunakan arrow tu, kita akan dapati inilah huruf akar dia. Mim, nun dan ain. Itulah huruf akar dia.
Ya, okey, penting untuk kita. Kalau kita tak kenal huruf akar dia, kita tak dapat membuat pembentukan kalimah, ya. So, kena belajar mengenal pasti di manakah huruf akar, ya. So daripada kalimah sebenarnya tuan-tuan boleh mencari huruf akar, ya, iaitu selepas kita asingkan tambahan-tambahan, iaitu tadi kita kata home kita asingkan, ta kita asingkan, ya. Jadi tinggallah mim, nun dan ain, ya. Itu cara. Kalau kita tak biasa dengan melihat daripada kalimah, so kita boleh juga bantu dapat bantuan daripada digital Al-Quran, ya. Saya tunjukkan sekarang macam mana nak menggunakannya daripada digital Al-Quran. Kita gunakan yang biasa kita gunakan ialah Al-Quran tafsir dan perkata. Okay, keluar dulu. Okey, saya dah buka pun, ya. Ayat tu ayat 43 tadi, di sini tamna'uhum, ya. Okey, kalau saya belakang sikit supaya tuan-tuan tahu daripada mana datang. Kita cari ayat 43 muka surat 2 ini, surah Al-Anbiya ayat 43. Jadi manakah kalimah tamna'uhum tu? Tuan-tuan boleh nampak situ pun, ya. Kalau saya nak bantu dengan highlightkan dia pun boleh. Cuba saya pakai highlighter, boleh tak hari ni? Okay, kalau saya gunakan kotak yang boleh ambil warna dan highlightkan dia. Okay, cuba highlightkan dia. Tak boleh, ya, dia tutup. Okay, tak payah, kita gunakan kotak biasa je lah. Ambil warna merah. Ni, ya, ini dia kalimah tamna'uhum. Di dalam ayat ke-43. Ya. Surah di mana? Surah dia di atas tu, ya. Kita tengok. Ni surah 21 iaitu surah Al-Anbiya. Okey, so apa kita buat? Kita tekan, klik dia dekat kalimah tu, dia akan berikan banyak maklumat, ya, mengenai kalimah ini, ya. So cuba kita lihat satu-satu apa maklumat yang tuan-tuan boleh gunakan, ya, untuk membantu memahami, ya. Kita ambilkan pertamanya di atas sekali dia bagikan nombor kalimah tu, iaitu nombor 4 dalam surah Al-Anbiya ayat 43. Kalimah tu adalah kalimah yang keempat. Kemudian dia pecahkan dua komponen. Satu komponen kata kerja yang warna hijau, dan yang grey ni adalah komponen kata ganti orang, ya. Kata ganti orang tu itu komponen objeknya, ya. Tamna'u adalah kata kerja, dan home tu ialah pronoun untuk objek. Dalam konteks ni home ni adalah objek. Dan diberi mana? Home ni, tamna'u ni apa dia? Mencegah ataupun melindungi. Mencegah ataupun melindungi, itu tamna'u. Dan home yang komponen yang kedua tu ialah mereka. Ya, itu cara nak menggunakan digital Quran ni, ya. Kemudian di bawah ni dia kata lema. Lema ni apa dia? Lema ni ialah ataupun dia kata terbitan daripada 3 huruf akar di bawah ni, ya. Mungkin kita pergi huruf akar dulu. Ya, 3 huruf akar mim, nun, ain. Ya, dia tidak berbaris. Sepatutnya dia tidak disambungkan, ya. Tapi di sini dia kata kata akar. Sebab tu dia sambung, ya. Tapi dalam pembelajaran QHS Academy kita tak gunakan kata, ya. Kita gunakan huruf akar. Ya, so yang ni kita tukarkan sikit. Ya, so sepatutnya dia huruf akar iaitu mim, nun dan ain, dan kita tidak sambungkan. Itu huruf. Itu yang kita nak gunakan di dalam pembangunan nanti, ya.
Okey. Lepas tu daripada 3 huruf akar ni dia membina yang nampak mana'ah ni, inilah kata dasar dia ya. Kalau saya gunakan tag untuk bantu perbahasan kita, yang ni kita tukarkan kepada huruf H U R U F ya, iaitu sebenarnya huruf akar. Bukannya kata akar, yang ni kita namakan dia kata dasar. KATA besar pula. KATA. Nak gunakan satu perkataan pun boleh, ataupun nak gunakan 2 perkataan pun boleh ya. Saya lebih suka kita gunakan satu kata dasar, one word ya. Huruf akar ni pun kalau perlu kita gunakan satu juga ya. Kalau kita boleh betulkan sikit tadi, kita gunakan satu perkataan supaya dia menjadi satu terminologi. Huruf akar, kata dasar ya. So mana'ah ni lah kata dasar. So dalam proses pembentukan kalimah, jadi tuan-tuan cari huruf akar dan kemudian bentuk kata dasar ya. Selepas tuan-tuan dah dapat huruf akar dan kata dasar tu, kemudian cari apakah acuan yang membentuk tamna'u ni. Sebenarnya acuan tu tuan-tuan boleh dapat di bawah ni ya. Tengok di sini. Acuan sebenarnya yang ini, yamna'u. So daripada kata dasar mana'ah tadi, dia akan mengambil acuan ini, acuan yaf'alu ya. Yaf'alu ini dia tersilap ni ya, dia sukun ni tersilap, sebenarnya bukan kata sukun, dia sepatutnya yamna'u ya. So dia mengambil acuan yaf'alu menjadi kalimah yamna'u, iaitu kala tidak sempurna. Kala tu maknanya masa dia, elemen masa tu dalam bentuk fi'il mudhari'. So kita gunakan maklumat ni ya, daripada huruf akar kepada kata dasar dan ambil acuan yamna'u. Ini adalah sudah menjadi kata terbitan ya. Okey, kita padamkan dulu apa-apa tanda tu supaya kita boleh pergi terus kepada pembentukan kalimah tadi di sini ya. So kita mulakan dengan 3 huruf akar dia, iaitu mim, non dengan ain. Okey, itu 3 huruf akar ya. Kemudian kita jadikan kata dasar dia gabung saja ya. Tuan-tuan gabung saja 3 ni, kemudian bariskan dia ya. Mim, non dengan ain tu, dan bagi baris atas, ain pun baris atas ya. Dia mengambil acuan fa'ala tu ya untuk kata dasar ya. Kemudian itulah kata dasar, kemudian kita ambil acuan untuk membina yamna'u tu, acuan dia ialah yaf'alu, ya baris atas, fa yang sukun, ain baris depan, dan lam baris hadapan. Itu acuan kepada fi'il mudhari' wazan 1 tadi untuk membentuk kata terbitan dia ialah yamna'u, ya baris atas, mim sukun, non baris atas, dan ain baris hadapan ya. So dengan menggunakan acuan ni, masukkan mim non ain ni ke menggantikan fa ain lam, dia akan menjadi yamna'u ya. Yamna'u. Okey. Kemudian kita teruskan dengan supaya dia menjadi tamna'u ya, sebab di sini ta, di sini ya. So ya tu kita perlu tukarkan kepada ta. Okay, kopikan dia di sini. Tukarkan ya ni kepada ta, sebab dia dalam ayat tu dia adalah ta, bukannya ya. Gantikan dengan ta. Jadilah tamna'u. Okey, hampir habis. Tamna'u. Kemudian tambah hum
Ya, komponen home, objek dia tu, kopikan di sini, pastekan dia, lepas tu tambah. Tambah home. Ni home ni, copy di situ pun boleh. Tu dia proses dia ya, nak membentuk kalimah tamna'u home. So bila tamna'u tambah dengan home, dia bila kita gabungkan dia akan menjadi tamna'u home. Kita buang tanda campur tu. Jadilah kalimah tamna'u home seperti mana yang di dalam ayat. Itulah ya pembentukan kalimah dia. Ya. Dan makna kita telah lihat di dalam dalam sini. Tadi kita lihat dia ya, di dalam mana tadi, dalam word tu sudah diberikan maknanya to defend them. Ini bahasa Inggeris lah ya, tukar bahasa Melayu kita klik translate Melayu saja, untuk membela mereka. Itu makna tamna'uhum. Penerangan kita sudah buat tadi, iaitu kita buat dalam ni yang merah ni kita dah buat penerangan. So complete lah ya. Latihan kita untuk mengenal kalimah tamna'uhum. Kalau itu kita akan simpan mana tadi yang kita buat dengan Lexilogos ni, kita boleh simpan dia ya. Kalau kita nak buat rujukan, masukkan saja dalam sinilah. Rujukan dia apa? 21, 43, kalimah yang keempat. Doktor, sorry, yaf'ulu ke yaf'alu? Non baris atas, ain kena, sorry ya, betul. Tersilap betul. Okey. Yaf'alu. So terima kasih ya. Kalau ain baris depan, sini kena baris depan. So dia yaf'alu. Okey. So selesai ya, kita boleh simpan dia dalam Lexilog, dalam screenshot. Lain kali kalau kita nak gunakan dia dan bincang sekali lagi, kita boleh gunakan dia daripada situ, ataupun kita boleh simpan dia dalam simpanan Word ya, Word. Jadi kita boleh copy dia semula. Sebab Lexilogos ni kita akan tutup. Jadi kita copy dia, kita simpan dalam file Word yang sementara ya, untuk transit saja ya. Mana yang biasa guna, kita ada dua dulu, pakai yang ni lah. Okey, ni salah satu daripada, ada pun kita simpan hari tu ya. Tak, itu untuk seluruh perenggan ayat. Sekarang kita nak simpan yang baru, hanya untuk tamna'uhum saja. Itu dia, tamna'uhum. Ini kita bawa ke bawah. Sorry. Okey. Daripada mim nu'ai sampai tamna'uhum kita selesai ya. Tu, dan kita boleh simpanlah, savekan dia. Savekan dia. So lain kali kalau kita nak guna, kita boleh copy je daripada sini, bawa dia ke Lexilogos dan kita boleh teruskan ya perkongsian itu. InsyaAllah untuk hari ini kita berhenti di sini saja, dan kita akan sambung besok dengan ayat seterusnya, iaitu kalimah seterusnya, iaitu min dunina ya. Sampai situ saja ya, sebab ayat tu yang kita bincangkan dia hanya sebahagian saja daripada ayat tu. Kalau tengok 21, 43 sampai min dunina ya. So sekarang kita dah selesai tamna'uhum. Besok kita akan min dunina, selesai untuk ayat tu, dan seterusnya nanti kita akan sambung kepada ayat seterusnya 21, 59 ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.